Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita untuk video kali ini. Ada tak murid-murid di luar sana masih belum buat keputusan cita-cita nak jadi apa? Keliru nak pilih kerjaya apa dewasa nanti? Tak tahu bidang apa yang ingin diceburi? Bukan itu saja, mungkin ada di antara murid-murid yang keliru sebab banyak sangat pilihan kerjaya dan cita-cita, impian dari kecil hingga sekarang sampai tak tahu nak pilih yang mana satu kerjaya impian. Nak pilih cita-cita bukan mudah, dia ada step, ada perancangan yang betul. Oleh yang demikian, jom ikut cikgu untuk tips video kali ini, tips pilih cita-cita. Apa kerjaya yang sesuai untuk saya, cikgu? Dah dewasa nanti, saya sesuai jadi apa, cikgu? Mesti sekarang bermain di fikiran murid-murid, kan? Baiklah, tips yang pertama, kenali diri kamu dahulu. Melalui pentaksiran ujian psikometrik, personality dan kerjaya di sekolah iaitu ITP, IMK, IKP dan IKK. Ini kerana sikap dan personality itu memainkan peranan penting dalam menentukan apakah suasana kerja yang paling sesuai untuk kamu ceburi nanti, untuk kamu bekerja bila dewasa nanti. Jom kita tengok sedikit penerangan inventari kecerdasan pelbagai IKP. IKP ni kamu akan ambil semasa di tingkatan 3. Okey, antara yang ditafsir adalah verbal linguistik, iaitu keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respon dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Logik matematik, keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Visual ruang, bukan verbal, iaitu pintar visual dan ruang. Keupayaan seseorang individu menggunakan, menganggar dan menginterpretasi ruang yang ada. Seterusnya, muzik. Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan mengubah muzik. Naturalist. Keupayaan seorang individu mengenal pasti, menghargai alam semula jadi. Seterusnya, intrapersonal, iaitu keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan dan bakat, minat kendiri. Seterusnya, interpersonal. Ini lain. Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Kinestetik pula, jasmani, iaitu pintar jasmani, keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Dan yang terakhir dalam IKP adalah existential, iaitu peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan. Ini pula adalah penerangan inventari minat kerjaya iaitu IMK. Bagi personality realistik, iaitu persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal, bekerja dengan objek, peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan, mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin atau haiwan, menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh dan lebih suka bekerja di luar bangunan. Seterusnya, investigatif. Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan juga matematik. Melalui investigatif dapat melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. Artistik pula iaitu persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas, kreatif, inovatif dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni yang kreatif. Seterusnya, sosial.
Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikan masalah sosial. Enterprising pula ialah persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan. Wujudnya suasana pengaruh mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka yang trade enterprising ini, mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. Yang terakhir, konvensional, iaitu persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor dan kerja-kerja perkeranian. Melakukan kerja secara terperinci, teliti mengikut peraturan dan arahan yang diberikan. Dan seterusnya adalah ITP, Inventory Trait Personality. Adakah murid-murid mempunyai personality autonomi yang tinggi, iaitu individu yang lebih sukakan kebebasan dalam tindakan dan dapat mengawal dan menentukan aktiviti sendiri? Ataupun adakah murid-murid kreatif, iaitu individu yang berkebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan idea baru dan asli? Dan yang ketiga, agresif, iaitu individu yang terlalu kritikal terhadap orang lain, tegas, berani, tidak suka dimanipulasi dan tidak menghiraukan perasaan orang lain untuk mencapai matlamat diri. Personaliti seterusnya adalah extrovert, iaitu individu yang suka berinteraksi, bekerja dan berada dengan orang ramai. Yang kelima, pencapaian. Individu yang ada pencapaian tinggi ini, personalitinya adalah seorang yang bersemangat dan bermotivasi untuk menyelesaikan tugas, mahukan kejayaan dan suka persaingan walaupun banyak halangan. Dan seterusnya, kepelbagaian, iaitu individu yang dapat menerima dan mudah menyelesaikan diri dalam pelbagai situasi, sukakan pengalaman yang pelbagai ke arah perubahan yang berterusan. Seterusnya, yang ketujuh, intelektual, iaitu individu yang berminat kepada aktiviti yang memberi cabaran dari aspek intelektual, mementingkan aktiviti yang berbentuk kognitif dan ilmiah. Yang ke-8 pula, kepimpinan, iaitu individu yang suka mengawal orang lain dan lebih suka memimpin daripada dipimpin. Selalu jadi ketua, pengawas. Seterusnya, yang ke-9, struktur, individu yang suka kepada perkara yang teratur, kemas, terperinci dan mengikut peraturan. Personaliti seterusnya, yang ke-10, resilient, iaitu individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan semua tugasannya. Seterusnya, personaliti menolong, iaitu individu yang berkecenderungan untuk menunjukkan rasa simpati, empati, kasih sayang dan suka memberi bantuan kepada orang lain. Dan yang ke-12, analytical, iaitu individu yang suka membuat pemerhatian dan menganalisis sebelum membuat keputusan. Membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti. Yang ke-13, kritik diri, individu yang tidak stabil dari aspek emosi dan psikologi dan mungkin mempunyai anggapan bahawa orang lain adalah lebih baik daripada dirinya. Yang ke-14, wawasan, iaitu individu yang berpandangan jauh, memiliki daya imajinasi yang tinggi, memikirkan idea yang tidak terfikir oleh orang lain, berani mengambil risiko, bijak buat keputusan, optimis dan berkarisma. Dan itulah antara 14 personaliti dalam ITP. Murid-murid bolehlah melihat skor masing-masing melalui guru bimbingan dan kaunseling sekolah. Tips yang seterusnya adalah minat dan kemahiran diri. Murid-murid mesti ada minat masing-masing dan kemahiran diri kan? Jadi bolehlah mula kenal pasti kemahiran diri yang ada, seperti mungkin murid-murid pandai memasak, mungkin pandai menjahit, suka melukis, pandai menulis novel, bentuk karangan panjang-panjang. Mungkin murid-murid pandai membaiki kenderaan, mencipta barang-barangan serta pandai berkomunikasi.
Minat dan kecenderungan diri sendiri adalah penting bagi memastikan seseorang itu dapat melakukan pekerjaan yang benar-benar membuatkan mereka teruja dan seronok dalam melakukannya. Tips ketiga adalah pencapaian akademik. Murid-murid perlu fokus kepada pencapaian dari segi akademik dalam bidang kerjaya yang telah dikenal pasti. Murid-murid masih ingat mengenai inventari minat kerjaya IMK yang cikgu terangkan tadi? Bagi trait personality, kerjaya yang sesuai adalah jurutera, jurubina, animator, pengatur caraan komputer, juruterbang, ahli radiologi, pustakawan, juruteknik elektronik, chef, atlet, ahli bomba dan penyelamat, pemandu, tentera, operator mesin, mekanik, ahli perkebunan dan pembuat perabot. Subjek yang sesuai dengan pekerjaan tersebut ialah di sekolah bahasa Inggeris, fizik, kimia, biologi, sains, matematik, matematik tambahan, bahasa Melayu dan lukisan kejuruteraan. Seterusnya untuk trait investigatif, kerjaya yang sesuai adalah pegawai perubatan, ahli farmasi, psikiatrik, ahli ekonomi, ahli kaji cuaca, ahli biologi, ahli botani, ahli agronomi, ahli fizik, ahli kaji bintang, ahli kimia, ahli kaji bumi, penyelidik sains, angkasawan, ahli antropologi, profesor, guru sains dan matematik. Subjek di sekolah yang penting untuk murid-murid ceburi bidang kerjaya ini ialah matematik, matematik tambahan, fizik, kimia, biologi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, geografi dan sains. Seterusnya, kerjaya yang sesuai bagi trait artistik adalah arkitek, penulis, seni kreatif, artis, pemimpin orkestra, komposer, pengarang, pelukis, wartawan hiburan, kartunis, pereka grafik, pereka fashion, juru hias dalaman, juru foto dan juru solid. Subjek penting di sekolah menengah untuk menceburi kerjaya artistik ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan seni, kesusasteraan Melayu, matematik, lukisan kejuruteraan dan untuk kerjaya arkitek perlu lulus dengan baik dalam mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, matematik tambahan, lukisan kejuruteraan dan pendidikan seni. Seterusnya, kerjaya dalam bidang sosial seperti guru, pensyarah, kaunselor, pekerja sosial, jururawat, penyambut tetamu, pegawai perhubungan awam, pegawai kebajikan, paramedik, pramugari atau pramugara dan pemandu pelancong. Subjek di sekolah menengah yang penting untuk menceburi bidang ini adalah kelulusan yang baik dalam semua mata pelajaran pengkhususan termasuklah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan semua mata pelajaran pengkhususan. Kerjaya bagi trait enterprising pula ialah usahawan, pengarah syarikat, spekulator, eksekutif pengiklanan, eksekutif pemasaran, ejen insurans, pengarah publicity, peguam, ahli politik, pengurus hotel, pengurus bank, wartawan, jurujual, jurulatih dan ejen pelancongan. Subjek penting di sekolah untuk menceburi kerjaya ini ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, perdagangan, ekonomi asas, prinsip perakaunan dan juga sejarah. Kerjaya dalam bidang konvensional ialah kerani, setiausaha, penyimpan kira-kira, akaunten, juruterengkas, pegawai bank, guru perdagangan, guru perakaunan, pegawai cukai, operator komputer, penilai harta, juru audit, juru wang dan pegawai perangkaan. Subjek penting di sekolah untuk menceburi bidang kerjaya konvensional ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, matematik tambahan, sains, perdagangan atau prinsip perakaunan atau ekonomi asas, IT atau komputer atau teknologi maklumat. Dan murid-murid kena tahu penguasaan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang yang diminati adalah penting bagi memastikan seseorang itu mempunyai ilmu yang secukupnya sebelum melangkah ke alam kerjaya yang ingin diceburi. Dan tips yang terakhir iaitu yang keempat, meneroka peluang kerjaya yang sepadan dengan diri sendiri.
Selalulah bertanya, membuat penyelidikan di internet, berinteraksi dengan orang yang bekerja dalam bidang yang berkaitan seperti guru, doktor, tentera, jurutera dan mungkin juga nak jadi jururawat, tanya jururawat. Dapatkanlah informasi pro dan kontra dari seseorang yang mempunyai kerjaya yang murid-murid rasa ingin menceburinya dan ianya akan dapat membantu mengukuhkan lagi pilihan murid-murid terhadap kerjaya yang dipilih. Jadi bagaimana? Cikgu harap tips kali ini dapat bantu murid-murid membuat pilihan dan membina cita-cita impian. You have to dream before your dreams can come true. Itu sahaja daripada cikgu. Bye. Semoga berjaya.